Baik, Alhamdulillah, menariknya di Rampai Pagi setiap hari Khamis akan kami bawakan kepada kita ya segmen Tazkirah. Ini berkaitan dengan duniawi dan juga ukhrawi. Jadi untuk tajuk pada hari ini memang cukup menarik kerana ramai yang tidak mengetahui, akan tetapi impaknya memang akan memberi kesan kepada kehidupan seseorang. Jadi kita akan terus bersama dengan Yang Mulia Ustazah Nurhayati binti Haji Abdul Rahman, Pegawai Perkembangan Agama, ya, berkesudian pada pagi ini akan menyentuh berkaitan dengan penyakit ain dan juga hasad. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Mahira dengan Muammar? Alhamdulillah, kita berdua baik. Apa khabar juga dengan Alhamdulillah. Didoakanlah semua yang berada di sini dan yang di luar mengikuti Rampai Pagi pun dalam keadaan sehat walafiat juga. Amin, 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 ya rabbal alamin. Jadi memang satu topik yang menarik yang ingin kita bicarakan. Mungkin ada di antaranya penonton kita ni yang memang sudah sedia maklum berkenaan dengan tajuk yang akan kita bawakan ini, iaitu penyakit ain dan hasad. Tapi ada juga segelintir daripada kita ni pun ada yang tidak tahu, belum lagi memahami apa sebenarnya maksud penyakit ain dan juga hasad ini. Jadi mungkin untuk selanjutnya kita terus saja serahkan kepada Puan Ustazah untuk mengongsikan mukadimah untuk tajuk kita berpagi ini. Silakan. Okey, terima kasih Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tajuk kita ni pada pagi ini memang menarik sekali ya, kerana ia berkaitan dengan penyakit. Jadinya sebagai manusia ni memang kita ni terdedah dengan pelbagai penyakit, lebih-lebih lagi penyakit fizikal maupun penyakit-penyakit kerohanian, kejiwaan. Jadinya tapi di sini ni penyakit yang dikaitkan ini sebenarnya bermula daripada mata, bukan dari mata turun ke hati, tapi dari mata tu, dari mata ni, walaupun pada fungsinya dasarnya adalah untuk kita ni melihat, untuk memandang, tetapi juga daripada pemandangan inilah yang menyebabkan seseorang itu ditimpa dengan penyakit ain. Maka sebagai mukadimah di sini, ini penyakit ain ini adalah penyakit yang bermula daripada mata. Artinya daripada mata ni yang melihat. Contohlah saya melihat kepada kita berdua, tapi dalam pemandangan itu kita ni kan daripada mata tu timbul macam-macam perasaan lah. Kadang-kadang dari mata melihat kita ni ada rasa gembira, dari mata melihat kita ni ada rasa suka, sedih. Ada mata bila melihat kita ni rasa macam kurang selesa, menjengkelkan, rimas. Begitulah juga dalam penyakit ain ni, tetapi lebih kepada ada menyebabkan seseorang itu dalam keadaan mudarat. Maksudnya di sini ni daripada Ibn Hajar Al-Asqalani, tadi saya datangkan satu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim, di mana tafsirannya di sini ininya sesungguhnya orang-orang kafir ininya hampir-hampir sahaja menggelincirkan ataupun menjatuhkanmu wahai Muhammad dengan pandangan, dan dengan pandangan yang mana maksudnya di sini pandangan ini adalah penuh dengan permusuhan dan kebencian. Artinya di sini ni dengan pandangan seseorang itu, bila ia ada diiringi dengan kebencian dan permusuhan, boleh menyebabkan seseorang itu dapat kemudaratan tanpa ia disedari. Dan juga sebenarnya menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, menurutnya bahawa ain ini adalah pandangan hasad daripada tabiat yang buruk yang mana mendatangkan kemudaratan pada orang yang dipandang. Artinya ain ini ia bukan saja dari mata, tetapi apabila seorang itu memiliki sikap yang buruk juga, turut membantu kepada kemudaratan pada orang yang dipandang. Artinya kemudaratan di sini ini, tabiat yang buruk ini adalah penyakit-penyakit rohani, dan salah satunya adalah hasad. Hasad ini sebagaimana yang kita ni maklum bahawa hasad ini kita ni melihat seseorang itu mendapat nikmat, tetapi kita ni berharap nikmat yang didapati oleh orang tersebut hilang. Macam orang yang hasad ni, bila orang susah jadi kesukaannya, kegembiraannya. Bila ia orang itu senang,
ia merasa susah hati dan merasa sempit melihat orang lain itu mendapat kenikmatan. Sebab inilah perkara-perkara ni perlulah berhati-hati. Sebab apa kita ni banyak pada sekarang ni dengan teknologi yang ada, kita ni mudah terdedah dengan penyakit ain ni. Walaupun sebenarnya penyakit ain ni jarang pulang diketahui adakah indah, sebab kita ni tahu macam mana, tapi memang ada diberitahulah tentang ciri-cirinya yang akan dikongsikan pada kemudian hari. Nah, tapi juga perlu diingatkan juga Mahira dan Muammar bahawa bukan saja pandangan yang penuh dengan kebencian sahaja boleh mendatangkan kemudaratan penyakit ain ini, tetapi pandangan yang penuh dengan kekaguman. Wah, kadang ayat ni kan bermula dengan wah, bisa juga wah, bisa rumahnya, wah, bisa atunya kiat anak kita ni. Itu pun sebenarnya boleh mendorong kepada penyakit ain. Sebab itu penyakit ain ni kena hati-hatilah, sebab bahayanya ni adalah sangat bahaya yang boleh membawa kepada kematian. Jika indah dirawat, memanglah akan mendatangkan kesulitan dan kemudaratan lah. Sedangkan orang yang ditimpa penyakit ain ni boleh jadi yang dia tahu ia terkena dengan penyakit ain ni. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi memang kalau kita hayati maksud tersebut, jadinya orang yang terkena dengan penyakit ain, dia tidak dapat merasakan dirinya sebenarnya ada penyakit ain. Mungkin boleh jadi, boleh jadi. Tapi kalau kita ni sudah mengetahui dengannya mengikuti ke kuliah mendengarkan, mungkin kita ni boleh dapat mendetek lah, mengenal pasti akan seorang itu terkena penyakit ain. Baik, ini bermakna bukan hanya setakat bagi satu pandangan yang negatif, tapi juga satu pandangan yang positif juga boleh membuatkan seorang itu terkena penyakit ain. Dan mungkin juga dapat Ustazah kongsikan sedikit, adakah ianya disengajakan penyakit tersebut diberikan kepada orang tersebut, ataupun bagaimana untuk seseorang ini dapat mengetahui ia terkena penyakit tersebut? Kita ni kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sebuah hadis ini ada menceritakan tentang daripada Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf, bercerita dari bapanya kisah bapanya ni Sahal bin Hunayf dan seorang sahabat lagi yang bernama Amir bin Rabi'ah. Jadinya dua orang ini merupakan sahabat. Kan sahabat pada ketika itu memang kita ni tahulah mereka ni memang orangnya hatinya murni, bersih, beriman dan bertakwa. Satu ketika Sahal ni ia mandi. Masa tu tadi pun dia tahu macam mana keadaan public toilet derangan tandas mandi derangan macam mana keadaannya. Mungkin sudah ia bertapuk tapi still nampak. Jadinya Amir bin Rabi'ah ni, minta maaf, Amir bin Rabi'ah, ia ni kelurusan melintas melintas sahaja ngam juga si Sahal ni dalam keadaan mandi. Maka ia pertama kali ia melihat kulit Sahal ni mungkin dari belakang sahaja, dan ia pun mula bercakaplah, menegur, dalam bahasa kita ni lah istilahnya, akunya pernahnya melihatnya kulit muaninya, bersihnya kulit muaninya. Kan satu pujian, walaupun sebenarnya ada niat lain untuk ia kan menjatuhkan, cuma sekadar pujian sahaja. Tiba-tiba indah semana-mana si Sahalani, sahabat Sayyidina Sahalani, terjelepuk je katanya itu, gugur pada semana-mana, jatuh pingsan. Maka adalah sahabat-sahabat yang lain pun mula membawa kepada kehadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memintalah macam mana apa yang itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, yang apa yang menyebabkan Sayyidina Sahalani dalam keadaan macam mana ni? Maka ada rakan-rakan begitunya yang menjadi puncanya adalah Amir bin Rabi'ahnya. Maka apa kata Rasulullah SAW, sabda baginda, mengapatah kamu aninya, kalau kamu melihat sesuatu yang mengkagumkan, kenapa tak indah diiringi dengan doa supaya ia berkat? Sebab apa? Kadang-kadang apa yang kita ni miliki ni kan sesuatu yang indah-indah ni, kebaikan ni, bukan datang daripada kita ni kan, tetapi ia merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila orang memuji kita ni, ataupun orang kita ni memuji orang, dua side-nya, kita ni
sebagai pelihat dan kita ni sebagai orang yang kena lihat dua-duanya. Bila kita ni kena puji, perlulah ingatkan kembalikan kepada Allah. Hadza min fadli rabbi, ani kurniaan Allah. Allah bagi aku ni nikmatan ni, Allah bagi aku rezeki supaya aku dapat rumah yang besar kan. Maka di sini ni tani melihat macam mana boleh, sedangkan dua-dua ni adalah orang yang bersih, tulus hatinya, tidak ada hasad dengki sekadar pujian. Tetapi ketika tu ia menyangka laju dengan ucapannya tu boleh membuatkan sahabatnya tu terkena penyakit ain. Maka Rasulullah pun menegurlah. Jadinya bila kita ni jumpa benda-benda yang kagum, cute anak kita ni, kalau selalunya statement kita ni, biar mestilah siapa mamanya, siapa bapanya. Lupa kita ni sebenarnya itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita ni perlulah ucapkan doa. Sebab tu kalau kita ni jumpa barakallah, tabarakallah, masya-Allah, mungkin sekarang akan dikongsikan lagi kita. Ini artinya di sini ni lemparan itu bukan sahaja disebabkan orang itu ada hasad dengki, tetapi juga boleh bermula daripada orang yang alim soleh, boleh juga daripada bini-bini, orang tua, kanak-kanak, dan siapa sahaja. Sebab tu perlu ada perisai untuk kita ni supaya tidak terkena dengan penyakit ain. Baik. Alhamdulillah. Satu tajuk yang cukup menarik Jumairah dan juga kepada Audad. Malah mungkin ada juga yang cukup keliru ni Ustazah dengan pengisian sedemikian. Kerana masa kita ni cukup pendek, akan tetapi pengisiannya sebenarnya meluas. Banyak lagi sebenarnya. Yang penting sebenarnya adalah kita ni perlu mengetahui penyakit ain tersebut bukanlah disengajakan, bukanlah hanya setakat negatif, pandangan negatif, tapi boleh juga disengajakan positif juga disengajakan, boleh juga disengajakan tu. Sebabnya kadang-kadang kalau orang itu sudah memang ada hasad dengki itu, kan ia bermula, kalau kita memahami daripada Ibn Hajarnya, pandangan ainaninya adalah pandangan hasad daripada tabiat yang buruk yang boleh menyebabkan kepada kemudaratan. Tapi pada dalam cerita tadi ia menyebabkan indah sengaja. Jadinya dalam ini kagumkah ataupun hasadkah, itu adalah penyebab yang boleh menyumbang kepada penyakit ain. Dan penerima yang mungkin terkena penyakit tersebut adalah yang dipandang lah yang dipandang macam saya memandang Muammar, macam saya memandang Mahira. Tapi ialah tu pandangan kita ni kan berdasarkan kepada niat kita ni. Apa pandangan kita ni pada saya pada Mahira. Saya mengatakan Mahira sangat cantik hari ini. Jadinya tabarakallah disertai dengan doa. Itulah cara kita ni untuk memuji, dan Mahira pun boleh juga menyebut, membalas balik jazakillah, tabarakallah, masya-Allah. Sebab apa? Memandang penyakit ain ini bukan hanya ditujukan kepada, boleh berlaku kepada kita ni manusia ni, tetapi juga boleh berlaku kepada kita ni punya rumah, kereta. Kan kadang kaguman ni kan bukan pada orang sahaja kan, tapi kaguman ni pada banyak keretanya, besar keretanya, besar rumahnya. Sebab apa? Ini berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, awalaula idh dakhalat jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Di mana maksudnya di sini ni, dan mengapa engkau tidak menyatakan ketika engkau masuk ke dalam kebunmu, kebun kan, dengan ucapan masya Allah la quwata illa billah. Di mana masya Allah ni adalah semua ni benar-benar terjadi disebabkan kehendak Allah lah, semua ni tercipta dan tiada kekuatan melainkan Allah. Artinya apa yang kita ni ada ni disebabkan Allah. Kita ni memiliki rumah besar disebabkan Allah. Kita ni memiliki anak yang lawa, cantik, cute disebabkan Allah. Sebab itu siapapun kita ni, orang yang dilihat, orang yang melihat, kenalah sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang mungkin ia terkena penyakit ain ni, diceritakan bahawa penyakit ain ni lebih kurang ia punya simptom ataupun ciri-cirinya tu seperti orang yang terkena sihir, orang yang terkena gangguan jin, mudah lemah, demam, selalu tubuh badan selalu lemah, pucat, indah bersemangat, emosi terganggu, indah nyaman tidur. Itulah di antara ciri-ciri bagi orang yang terkena penyakit ain ini. Itulah.
Ya, Alhamdulillah. Jadi kita telah mengetahui sedikit sebanyak berkenaan dengan bagaimana kita mengenal pasti jika seseorang itu mendapat penyakit ain, dan kita juga perlu mengambil langkah-langkah berjaga-jaga jugalah untuk mengelak diri kita ni daripada menjadi mangsa penyakit ain ataupun pembawa kepada penyakit berkenaan. Jadi Puan Ustazah, mungkin dapat dikongsikan juga bagaimana cara pencegahan dari terkena dengan penyakit ain ini. Okay, terima kasih Mahira. Jadinya penyakit ainan ni tadi dah dapat samakan yang macam sihir walaupun sebenarnya simptomnya tu lebih kurang macam orang kena sihir. Sebab sihir ni ia lebih kepada permohonan kita ni minta tolong kepada benda-benda halus kan. Sedangkan penyakit ainan ni bermula daripada pandangan mata. Tapi ia punya rawatan ni lebih kurang sama seperti orang yang mengalami sihir ataupun gangguan. Dan salah satunya kalau daripada hadis yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kata ni adalah secara mandian wudu, sebagaimana yang Sahal tadi, sahabat Sahal bin Hunayf kan, dan Amir bin Rabi'ah diperintahkan amirani oleh Rasulullah untuk mengambil wudu, dan daripada bekasan air wudu sahabat yang bernama Amir ini dimandikan, dijiruskan kepada Sahal bin Rabi'ah. Artinya Amir ini yang mengambil wudu, cucinya tangan, kemudian cucinya tangan sampai ke siku, basuh muka, kemudian cucinya tangan sampai ke siku, kanan kiri, kemudian cucinya lutut, cucinya kaki, kemudian disiramnya ke sebelah kanan apa yang dalam kainnya. Inilah yang diceritakan dalam hadis Rasulullah. Kemudian bekas air itu disiramkan ke badan orang yang terkena penyakit ainan ini daripada belakang. Kemudian yang kedua adalah secara ruqyah. Ruqyah itu kita ni berusahalah sama ada kita beruqyah sendiri ataupun datanglah kepada orang-orang yang memang ada kemahirannya di sana tu. Sebab kadang-kadang kita ni kan kanak-kanak kan menangis. Anda tahu apa kan? Jadi cek doktor dah jadi apa-apa. Mungkin kadang-kadang mata orang ni tani dah tahu pandangan itu macam mana. Sebab tu hati-hatilah. Kemudian yang apa yang boleh tani buat biasakan supaya mengamalkan tadi yang saya baca tadi, Masya Allah, Tabarakallah, supaya kita itu terhindarlah daripada penyakit ainan ni, dan sentiasa pandang orang ini dengan positif pulang sebenarnya, dan diiringi dengan doa. Positif pulang sudah, tapi doa jangan lupa. Sebab tadi lupa kan macam bisa tapi kadang terlupa indah diiringi dengan Masya Allah, Tabarakallah, Barakallah fiik. Kemudian rawat hati. Sebab apa penyakit hasad ni ia sesuatu yang memang daripada zaman ke zaman. Ia penyakit lama sudah. Tetapi ia merupakan penyakit yang berbahaya kepada kita ni. Sebab apa? Daripada hasad, ujub dan riya ni, tiga penyakit ni semuanya bermula daripada pandangan. Dari tani dah bisa yang ni mungkin turun daripada hati, dan kita ni pun makin lama makin sasak ke apa dan suka timbul penyakit-penyakit itu. Tapi penyakit-penyakit ni ialah wallahu alam lah berapa peratusnya terkena tani dah tahu, tetapi disarankan, dianjurkan supaya sentiasa membuat perisai diri ani dengan baca doa, dan salah satu doanya adalah yaitu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Ada tani memang ada mendengarnya, di mana aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari setiap gangguan. Gangguan apa? Gangguan syaitan, gangguan binatang berbisa, dan daripada setiap ain, iaitu pandangan mata yang jahat. Ini sudah ada doa yang telah dibekalkan kepada kita ni. Maka perbanyakkanlah mengamalkan doa tersebut. Inilah yang dapat dikongsikan di sini, Ania. Baik, di kesempatan ini juga Ustazah, kita hidup di zaman era teknologi. Teknologi lah ya, maklum jual lah seperti yang Ustaz kongsikan tadi dari pandangan mata kita ni. Tapi zaman sekarang ini juga kita ini sedang disaksikan. Mungkin juga adakah ada penyakit ain berkenaan, ataupun ianya hanya bila ia boleh saja berdepanan dengan orang tersebut.
Wallahu alam bisawab. Allahumma hidayatan lisawab. Kerana pada zaman Rasulullah belum ada teknologi Ya, kan. betul. Tapi bila bercakap tentang hukum tetap jalan kan, walaupun di mana tani berada, walaupun orang itu dalam skrin kita ni, Ya. apabila aurat pun tetap juga apabila memandang memang ia hukum tetap berjalan. Ya, betul. Tapi hal di sini ni kita ni melihat bagaimana pakar motivasi daripada negara jiran yang ada mengadakan kajian kan, apabila kita ni memandang seseorang tapi tadi dah berbunyi dalam hati sahaja, kita ni ada bercakap tentang perkara positif ataupun perkara negatif, akan memberi kesan aura yang positif ataupun negatif pada seseorang itu. Jadi maka di sini ni bagi saya indah pelang mustahil juga apabila kita ni melihat seseorang ni walaupun melalui telefon ataupun TV ke apakah, bukan secara directly, walaupun kisah tadi secara directly benda ni dah mustahil kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya penyakit ain ani bukanlah disebabkan terus tadi melihat terus orang itu terkena penyakit ain, walaupun balik-balik dilihat orang ni, balik-balik dilihat statusnya, belum tentu juga ia terkena. Jika ia ada lagi memang ia ada mengamalkan doa ataupun pendinding diri, insya-Allah panahan mata tu indakan sampailah, indakan mengena. Tapi jika seseorang itu ia dah tahu tentang penyakit ain, kemudian kurang lagi mengamalkan doa dan zikir pelindung diri, possibility ia akan terkena. Sebab tu kita ni sebagai orang yang melihat, orang yang kena lihat, dua-dua ni saling jaga menjaga di antara satu dengan yang lain. Jaga hati kita ni, bila kita ni kan memang positif, tapi sebagaimana yang saya tekankan tadi, iringilah dengan doa. Begitulah juga dengan orang yang kena pandang pun persiapkanlah diri juga dengan doa dan zikir. Sebabnya kita ni dah tahu bila penyakit ain ni boleh terkena dengan kita ni, wal-iazubillahi min zalik. Sebab apa? Rawatannya memang ada, cuma ia adalah mengambil masa yang lama. Sebab apa? Kita ni dah tahu siapa yang menyebabkan kita ni itu boleh terkena penyakit ain. Dan kita ni pun dah tahu apa yang menyebabkan ia menimpakan penyakit ain itu, adakah kerana kagum ataupun sebaliknya. Hatta orang buta anda nampak kan, orang buta pun apabila ia diceritakan, dibayangkan macam mana, ia pun mula membayangkan kan, pun kemungkinan besar pun peratusnya ia boleh menimpakan penyakit ain. Kerana tu para penonton yang mengikuti kita ni pada pagi ini, di mana juga kita ni berada, apa jua lemparan pandangan yang kita ni bagi, hendaklah yang kalau yang positif hendaklah diiringi dengan doa dan zikir pelindung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Cukup menarik ya Mahirah. Betul sekali. Kita pada hari tazkirah berkenaan penyakit ain dan juga hasad. Satu tajuk bagi kita ini mudah saja, tapi bila dibincangkan hayati benar-benar memang satu perkara yang jangan dianggap remeh lah. Betul. Dan semoga bis kita juga dapat berjawab apapun jumpa main di minda bis kita. Baru sebentar tadi telah pun dijawab oleh narasumber kita, iaitu Yang Mulia Ustazah Nurhayati binti Haji Abdul Rahman, Pegawai Perkembangan Agama, ya Mahirah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mahirah dan juga Muammar. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.